bersama dengan tetamu kita di talian iaitu Profesor Madya Dr. Noradli Ridwan Shah Muhammad Ali yang merupakan pensyarah ekonomi analisis Fakulti Ekonomi dan Muamalat Universiti Sains Islam Malaysia USIM. Okey, hari ini kita nak berkongsi berkenaan tajuk kita untuk hari ini. Jangan tambah hutang, kekal bersederhana. Manalah tahu kan. Adik, kerana mungkin minggu lepas kita cakap pasal moratorium. Dah nampak 6 bulan tak ada pembayaran untuk pinjaman. Mula terfikir untuk menambah hutang. Jadi ini kami bawakan kepada anda. Apapun saya nak ucapkan dahulu buat Prof. Selamat pagi Prof. Selamat pagi. Assalamualaikum Ann. Hello Prof. Hello. Assalamualaikum. Hello. Hello. Hello Prof. Hello. Hello. Boleh dengar tak? Hello. Hello. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Okey, tak apa. Sebentar lagi nanti kami akan cuba semula untuk dapatkan siarannya. Okey, untuk kita dengarkan perkongsian hari ini bersama dengan Prof. Kita dengar dahulu lagu ini khas untuk anda. Ini dia. Pencipta Setia Musang FM. Tanyalah siapa di sini paling tampan, pasti jawabnya jejak ke depan mata. Engkau yang bertua jika memiliki sepenuhnya jiwa, akan ku serahkan demi cinta. Aku jejaka yang mampu menghapuskan lukamu dengan senyuman istimewa di wajahku. Tiada jejaka yang harus memiliki cintamu selain aku. Ya, selain aku si pecinta setiamu. Ada yang betul-betul cintakan kami di Selangor FM. Kalau cinta tu kena kekal setia lah bersama dengan kami. Kita ke udara 18 jam sehari tau. Okey, dan ini merupakan jam yang pertama saya mahu tadi temankan anda dalam ruangan dompet kita Aspirasi Negeriku. Satu lagi tajuk menarik bersama dengan tetamu kita iaitu Profesor Madya Dr. Noradli Ridwan Shah Muhammad Ali. Okey, hari ini nak kongsi berkenaan dengan jangan tambah hutang, kekal bersederhana. Apa pun saya nak ucapkan. Selamat pagi Prof. Selamat pagi. Salam. Apa khabar? Baik, alhamdulillah. Apa khabar? Selamat Hari Raya. Macam mana? Selamat Hari Raya. Betul, selamat Hari Raya. Kan daging korban dah ada yang dimasak ke Prof? Belum. Belum lagi kan. Okey, Prof, hari ni tajuk saja dah cukup menarik lah. Okey, jangan tambah hutang, kekal bersederhana. Mungkin ada yang terfikir Prof sebab minggu lepas kita kongsi berkenaan dengan moratorium kan. Jadi mungkin ada yang terfikir 6 bulan ni dah dapat moratorium ni, bolehlah tambah-tambah hutang yang ada katanya. Okey, jadi hari ni kita nak kongsikan bersamalah Prof. Kita terus pada soalan kita. Dalam kehidupan kita ni, dalam zaman moden ni lah, apabila kita hendak membeli kan, contohnya beli kereta, kita tahu itu juga keperluan kan, membeli rumah, malahan untuk menyambung pengajian ke peringkat tinggi pun, majoriti dari kita terpaksa berhutang. Jadi topik kita untuk hari ini iaitu jangan tambah hutang lah, kekal bersederhana. Jadi bagaimana Prof, adakah kita ni mungkin boleh dikongsikan berkenaan dengan hutang ni Prof? Kan waktu sekarang, waktu ni katanya nak tukar kereta Prof. Nak upgrade kereta katanya yang lebih selesa. Itu bagaimana Prof? Okey, dalam konteks ni hutang ni ada dua tau. Ada dua konteks hutang ni. Satu adalah hutang penggunaan, satu lagi adalah hutang produktif. Jadi bukan kita tak boleh nak tambah hutang kalau kita tambah hutang tu adalah hutang produktif boleh. Tapi kalau hutang tu adalah hutang penggunaan, consumption loan, maka tak sesuai lah untuk dalam konteks pandemik, kita dalam konteks ekonomi tidak menentu ni kan, kita nak tambah hutang. Sebab apa apabila kita tambah hutang, maksudnya kita menambah liability. Okay, kita menambah liability. Jadi apabila liability ni, saya nak bagi definisi yang mudah ni okay, kalau liability ni apa-apa yang keluar daripada poket kita. Okay, so kalau setiap bulan kita kena keluar duit daripada poket kita, itu adalah liability. Jadi kalau aset pula kita setiap bulan dia bagi kita income.
Okey. Itu ialah aset. So maksudnya setiap bulan duit masuk dalam poket kita. Itu ialah aset. Jadi kalau hutang ni, kalau kita membeli ataupun menambah sesuatu, contoh nak beli kereta ke, beli rumah ke, kan apa tu semua tu, adakah dia memberikan pulangan kepada poket kita? Jadi macam itulah dalam konteks ni kita nak, sama ada kita nak berhutang atau tidak, kita kena tengok sama ada hutang tersebut boleh memberikan pulangan kepada kita, okey, ataupun dia tak boleh lah. Memang kita kena keluar duit setiap bulan. Jadi kalau kita keluar duit setiap bulan, maksudnya kita ni akan menghadapi masalah sikit dalam untuk membayar ansuran bulanan dan sebagainya. Ya kan, menjadi beban pula kan. Okey. Jadi itu kena fikirlah antara A-nya macam tadi Prof kata, asset ataupun liability kan. Okey, Prof kita nak sambung lagi. Kita nak bercakap berkenaan dengan penambahan hutang ni lah. Bila sebut pasal tambah hutang ni, ada yang memang takut Prof. Bila sebut pasal hutang ni, Allah, hai ngerinya lah. Bukannya apa, hutang yang ada pun tak terbayar. Nak cerita pasal hutang baru ya. Jadi apa kesan-kesan hutang ini kepada isi rumah, terutama kepada golongan B40 dan M40, kesannya Prof? Okey, dalam konteks ni, okey, saya nak ambil satu perkataan yang barulah mungkin untuk memberikan pengenalan terhadap perkataan ni. Dia panggil ketidaktentuan kewangan. Okey, dalam bahasa Inggeris dia panggil financial vulnerability. Okey, financial vulnerability. Iaitu apabila ini satu keadaan di mana apabila berlaku sesuatu sebagai contohnya pandemik ke, sebagai contohnya krisis ekonomi ke, ataupun kita tidak ada pendapatan, pekerjaan dan sebagainya, jadi kita tak boleh nak survive dalam kehidupan kita sehari-harian. Itu ketidaktentuan kewangan, dipanggil ketidaktentuan. Okey, kesan dia ketidaktentuan ni adalah disebabkan oleh dua faktor yang utama lah. Dia ada banyak faktor sebenarnya, tapi saya nak mudahkan dia. Okey, ini berdasarkan kepada tahap hutang kita. Okey, kita punya tahap keberhutangan, dan yang keduanya sama ada kita ni ada tak emergency fund ataupun dia panggil dana kecemasan untuk kita simpan dalam masa contohnya 6 bulan, okey, supaya apabila berlaku sesuatu benda yang kita tak sangka-sangka ni, tragedi November, dia memberikan kita dampak yang sangat besar kepada kita. Jadi kita kalau kita termasuk dalam golongan tersebut, dia panggil golongan yang tidak ketentuan kewangan tu. Financial vulnerable dia panggil. Financial vulnerable. Oh, itu dia kan. Ketidaktentuan. Okey, sebentar lagi nanti kita akan sambung lagi Prof. Kita nak tanya lagi berkenaan dengan vulnerable ini. Okey, tapi kita berehat seketika dahulu. Kita layan dahulu lagu ini, kena sangat dengan tajuk kita untuk hari ini. Ini dia daripada Floor 88, Hutang. Terus layan Radio Malaysia, Selangor FM. Macam jual engkau, tapi kau sendiri malas nak usaha. Cerita sana sini geban, kau merata-rata. Pantang depan mata, ada saja cerita. Ibu beli kawan, memacam ular sawah. Bila dah tahu kau lari bergantung macam kau nampak hantu. Cerita zaman dulu, Pak Gadok gadai tanah, dia laga ayam, bukan kepunyaannya. Cerita zaman sekarang, kau yang guna duit orang. Apabila pecah tembelang, lari tampukan, kau tak mampu bayar seku. Pang-pang ala kazam, amai-amai belalang kupu-kupu. Bayar duit aku yang semua kau sapu. Kambing diri-diri ada sudah datang dari Jawa. Mana kau nak lari, bawa duit tu ke mana? Buai laju-laju, buai sampailah pokok sana. Duit ku beribu, semua entah ke mana. Mana pasoran tikam di tapak kakinya. Dan memang kau salah, ku tak mau kau pun tak apa. Lampung iseng semati
low. Kucing sadar. Cerita zaman dulu, Pak Gadot gadai tanah, dia laga ayam, bukan kepunyaannya. Cerita zaman sekarang, kau yang guna duit orang. Apabila pecah tembelang, lari lipat bukan, kau tak mampu bayar seku. Pang pang ram pam pam, kau amai-amai belalang kuku-kuku. Bayar duit aku yang semua kau tahu. Kambing bini-bini sudah datang dari Jawa. Mana kau nak lari, bawa duit tu ke mana? Buai laju-laju, buai sampai pokok senya. Bayar hutang itu takut nanti kau merana. Memandang pasola tikam di tapak kakinya. Tak memang kau salah, ku tabur kau pun tak apa. Rampung miseng semakin Rampung miseng semakin Itu dia, bayarlah hutang. Okey, hutang perlu dijelaskan. Jadi sebab hari ini kita bawakan kepada anda tajuknya untuk waktu ini bersama dengan Profesor Madya Dr. Nur Radli, Ridwan Shah, Muhammad Dali. Okey, berkenaan dengan jangan tambah hutang, kekal bersederhana. Dalam dompet kita aspirasi negeriku. Okey, kita dah kongsi sedikit. Jadi Prof ada cakap juga berkenaan dengan ketidaktentuan kewangan. Okey. Jadi ini membuatkan isi rumah mempunyai hutang yang tinggi. Tiada simpanan kecemasan, malahan tidak boleh melakukan perkara yang ingin dilakukan lah untuk banyak perkara. Mungkin nak pergi bercuti dan sebagainya kan. Jadi apa sebenarnya faktor-faktor yang menyebabkan seseorang individu itu boleh terjerumus dalam golongan ketidaktentuan kewangan ni Prof? Okay, dia ada sebenarnya kan ada banyak faktor, ada banyak faktor yang boleh menyebabkan kita terjerumus dalam golongan ketidaktentuan kewangan ni. Susah bahasa Malaysia ke depan. Tapi financial vulnerability ni dah. So salah satu dia ialah kita lihat daripada segi financial literacy, iaitu literasi kewangan. Okay, literasi kewangan dia mempunyai literasi kewangan yang sangat rendah. Okay. Jadi apa yang kita buat sekarang ni ialah kita nak macam contohnya kan kita nak mendedahkan pendengar tentang literasi kewangan. Ini adalah satu perkara yang sangat baik dah. Okay? Sebab apa? Kalau literasi kewangan maka dia akan kurang menjadi tidak tentu kewangan dia tu. Okay? Yang keduanya adalah dari segi psikologi. Okay? Dari segi psikologinya. Psikologi ni ialah kita punya nafsu lah, selalunya nafsu lah. Nak katakan dalam bahasa mudahnya nafsu kita, psikologi kita ni. Kita kadang-kadang kita nak sekarang, kita tak boleh tunggu dah sebenarnya kan. Dia panggil instant gratification. Nak sekarang, nak juga kan. Tak boleh bertenang. Nak juga katanya. So kita punya locus of control, cara kita nak control diri kita ni dan sebagainya. Ada banyak dan juga peer dia panggil pressure ni. Maksudnya kita punya pressure daripada kalangan-kalangan rakan-rakan, saudara mara ke ataupun keluarga ke, semua ada macam tu, kita pun nak ada macam tu kan. Dia panggil norma-norma subjektif. Okay? Dan itu adalah dari segi psikologi. Lepas tu dari segi sosiodemografi juga. Okay? Contohnya daripada umur kita kan, kita ada kadang-kadang kalau yang berumur, yang muda, lain sikit dia punya ni dari segi bangsa dan macam-macam lagi. Okay? Dan pendapatan dan sebagainya. Dan yang seterusnya ialah dari segi kita punya dia panggil compulsive buying behavior ni. Okay. So, kita boleh kalau nak membeli sesuatu barang tu boleh jadi kompulsif, boleh jadi impulsif, boleh jadi yang terancang.
Okay. Itu dia. Yang rancang ni dia maksudnya dia akan rancang pembelian dan sebagainya. Yang impulsif ni dia tak rancang tapi dia beli. Dia beli je. Tapi kalau nanti ya. Kalau kompulsif ni dia memang tak ada, dia memang dah jadi macam ketagih. Itu bahaya Itu bahaya, itu yang tahap ketiga tu. Jadi kalau kita lihat ada banyak faktor banyak faktor. Okay, dari tadi saya maklumkan ada banyak kan. So yang ni semua akan mempengaruhi ketidaktentuan kewangan kita tu. Jadi sebenarnya kan dia banyak faktor lah. Kalau kita baca, saya ada baca satu kitab kitab lama lah dulu. Okay. Ibnu Jauzi dia bagi tahu kan dalam walaupun dia orang ni ulama dulu ni, walaupun dia cerita tentang fiqh apa, tapi ada juga dalam konteks ni perancangan kewangan ni dia bagi tahu pendapatan kita mesti lebih daripada perbelanjaan supaya ada tabungan. Jadi kita mesti ada. Jadi tapi kalau kita berhutang terlalu banyak, bila kita berhutang, dia akan jadi perbelanjaan tau. Sebab apa? Hutang tu kan, kalau kita dulu minggu lepas kita pasal murah tu kan, ada charge iaitu faedah terakru, keuntungan terakru. Itu sebenarnya adalah kos kepada kita. Dia akan jadi perbelanjaan kepada kita. Kan? Jadi apabila kita hutang banyak, maka perbelanjaan akan tinggi. Jadi kadang-kadang tu bila hutang terlalu banyak nanti kan, pendapatan segitu, perbelanjaan kita lebih tinggi daripada kita punya pendapatan. So defisit lah, dari defisit. Dan hujungnya akan membawa kita kepada sakit kepala yang berpanjangan, tidur pun tak lena, Prof. Ya, betul. Bila duk fikir pasal hutang kan. Tapi bila Prof kongsi tadi kan, bila orang kata ketagihan membeli barang ni, dia ada kategori dia sampai tahap 3, Prof. Tahap 3 ya. Sebenarnya bukannya kita kena patuh SOP je sekarang kita kena buat betul-betul kawalan kena ditahan hawa nafsu untuk membeli ataupun berbelanja sesuka hati kan. Jadi kalau kita sebut berkenaan dengan hutang, orang kata pinjaman dan sebagainya, pasti kita selalu mungkinlah bagi mereka B40 mungkinlah yang pendapatannya tidaklah tinggi. Tapi bagaimana? Adakah golongan T20 juga boleh terjumus dalam golongan ketidaktentuan kewangan ni, Prof? Okey, ini soalan ni memang saya cakap kenapa T20 boleh ada masalah financial vulnerable ni kan? Persoalan ni kan. Tapi sebenarnya boleh. Boleh walaupun dia golongan T20, tetapi disebabkan oleh benda-benda tadi tu, contohnya faktor-faktor psikologi, faktor yang financial literacy, dia tak ada financial literacy, dia tak ada literasi kewangan, maka dia boleh terjerumus walaupun T20. Sebab apa? Yang kita nak tengok ni ialah bukannya betapa besarnya you punya pendapatan, tapi ialah betapa banyak yang you boleh simpan lah. So maksudnya you boleh simpan untuk masa depan dan sebagainya lah. So kalau dia pendapatan dia besar pun, tapi kalau perbelanjaan dia lebih besar daripada pendapatan dia, maksudnya dia sama je macam yang dia, malah dia lebih teruk lagi daripada golongan B40 atau M40 yang betul-betul jaga perancangan kewangan dia. So maksudnya golongan T20 ni pun ada juga yang macam tu. Sebab tu jangan sekarang ni you tengok masa time murah ni kan, rumah besar dan sebagainya, tiba-tiba dia terpaksa angkat bendera putih. Kibar bendera. Contohnya kan. Jadi kita pun pelik kenapa rumah besar, kereta besar apa semua tapi boleh kibar bendera. Jadi itu contoh lah macam mana mereka boleh terjerumus juga kepada ketidaktentuan kewangan ni. Tapi kalau ikut macam apa yang Prof beritahu ni, dia bukan kepada pendapatan sebenarnya, Prof, tapi lebih kepada pembelanjaan. Maknanya pendapatan tu kalau sederhana tapi pandai manage kewangan tu mengikut pendapatan, insya-Allah lah anda bebas daripada ketidaktentuan ini. Okey Prof, sebentar lagi nanti kita ada soalan daripada pendengar kita. Kita nak Prof jawab, tapi sebentar lagi boleh Prof ya. Kita berehat sedikit dahulu, kita layan dahulu lagu ini daripada Stacy, terus layan Radio Malaysia Selangor FM. Mereka berkata aku tak normal, otakku tak bisa subjek moral, toleransi dan hemat tinggi, ku tak mengerti, hormat menghormati, ku besar hati, aku tertarik,
gila la la. Suka berfoya bersama Bea. Bila ku ketawa dia gembira. Makan es krim dan makan jelly, oh favorite kami. Hidup bahagia selalu mengada. Hatiku macam batu. Kamu suka aku. Aku selamba ketawa gila. Dunia tak sempurna bila aku tiada. Aku selamba, aku gembira. Oh aku tak sabar jadi gila la la. Ketawa bersama, menari bersama. Aku dan kamu bersatu bersama. Coba kau mengerti, jangan kau sesali. Aku memang pilihan yang terbaik. Gembira, oh aku tak sabar jadi gila la la. Aku selamba ketawa gila bersama dan jadi gila la la. Aku selamba ketawa gila bersama dan jadi gila la la. Gila. Ya itu dia Stacy gila kan. Kalau fikir hutang 24 jam sehari boleh naik gila juga rasanya Prof kan. Duk bayar hutang. Aduhai, mana nak cari duit, mana nak cekau. Katanya dah ambil moratorium air citra pun tak cukup lagi. Itu maknanya dah parah dah. Ketidaktentuan yang ketara sangat tu ya. Okey, kita sekarang bersama dengan Prof berkongsi berkenaan dengan jangan tambah hutang, bersederhanalah. Itu yang paling baik. Tapi Prof, sebelum kita nak sambung, kita nak menjawab jugalah. Mungkin lari sedikit daripada tajuk kita, tapi mungkin boleh memberi orang kata pengetahuan sedikit kepada pendengar kita ni. Mungkin sekarang ni dia tengah nak buat pelaburan dan sebagainya kan. Jadi mohon pencerahan Prof katanya daripada Zahim Iskandar. Dia kata di waktu yang mencabar ni, apakah sebenarnya pelaburan yang boleh kita buat bagi mereka yang ada cash? Kan. Katanya waktu sekarang ni pandemik ni Prof, cash is king. Siapa ada cash tu orang kata lain lah dia punya ketenangan hati tu. Okey Prof, mungkin boleh diberi penjelasan sedikit. Okey, baik kan. Soalan ni daripada ni saya nampak juga ni daripada Encik Zahim Iskandar, betul lah? Ya, betul. So maksudnya dia ada cash, cash yang mana dia nak letak. Sebab apa, kalau kita simpan cash tu dekat bank ke apa ke, dia tidak memberikan pulangan yang tinggi kan. Kita kalau untuk tabiat kita menyimpan di dalam bank okey, tapi kita kena maksudnya kena beranakkan dia lagi tau duit tu. Kita kena beranakkan dia. Jadi maksudnya kita kena laburkan dia barulah kita ni. Tapi sebelum kita untuk buat pelaburan tu kita kena lihat beberapa perkara ya, sebagai contohnya apakah kita punya objektif kita, bagaimanakah liquidity yang kita perlukan, sama ada kita nak dia cair ke ataupun dia tidak cair kan. Contohnya kalau kita nak kena pakai dalam masa setahun kan, so kita tak boleh nak labur dalam hartanah sebagai contohnya. Kalau nak melabur dalam hartanah dia tidak berapa liquid, dia tak berapa cair. Jadi kita kena pastikan apakah kita punya objektif, kita punya tahap kecairan kita yang kita perlukan dan sebagainya, tahap pulangan. Okay. So ada banyak
dia panggil vehicle pelaburan ni, okey, kita boleh tengok daripada yang real, iaitu seperti property dan sebagainya, ataupun dari segi aset kewangan. Okey, sebagai contohnya kita ada ASB, kita ada tabung haji, tapi pulangannya agak rendah lah, okey, berbanding, tapi selamat, okey. Yang penting selamat. Unit saham amanah pun boleh dilihat, okey, saham amanah daripada contohnya private mandate dan sebagainya, okey. Yang ni pun boleh jadikan peluang kalau kita ada mempunyai tunai. Sebab apa kita nak tunai itu boleh memberikan pulangan kepada kita. Kita nak duit tu bekerja untuk kita, okey. Kita bekerja untuk duit, okey. Ini adalah satu level yang naik tinggi sikit tu. Maksudnya kita jadikan duit sebagai kita punya pekerja. Itu dia. Encik Zahim nak buat ni ialah nak jadikan duit tu bekerja untuk dia lah. Okay, bukannya dia bekerja untuk duit. Okay. So dalam konteks dia ada banyak. Okay, kalau you dah maksudnya kalau Encik Zahim mungkin dah ada ilmu dalam pasaran saham, mungkin boleh juga, ataupun pasaran CPO kan, atau minyak sawit kan, dan juga kalau yang lebih tinggi risikonya mungkin Bitcoin ataupun cryptocurrency tu kan. Jadi ada banyak peluang, ada banyak sebenarnya. Yang penting kena tahu dulu, cari ilmu dulu supaya pelaporan yang kita lakukan itu membawa keuntungan dan tidak ditipu lah, kan. Bila sampai tahap nanti macam Prof kata, duit pula bekerja untuk kita, waktu tu seronok dah Prof. Waktu tu kita dah tak payah orang kata nak pening-pening dah, kan, tahu duit masuk je ya. Setiap hari ting katanya. Aduh hai. Okey Prof, bagaimana sebenarnya cara untuk kita mengelakkan diri kita menjadi golongan ketidaktentuan kewangan ni Prof? Ini tips ni, ingat dia, dengar semua yang tengah dengar Selangor FM ni, ambil tips ni sebab kita nak jadi orang yang tenang lah. Kalau tak ada masalah ketidaktentuan ni pasti tenang, tak payah fikir pasal hutang. Okey, jadi Prof kongsikan Prof. Tapi sebenarnya N pun dah cerita dah tadi, N pun dah beritahu dah. Okey, ilmu. Okey, ilmu kan. Yang pentingnya dah, okey, dia panggil salah satu faktor yang tadi kita panggil literasi kewangan. Okey, literasi kewangan. Jadi literasi kewangan ni ialah macam mana kita dapatkan pengetahuan tentang kewangan pertama. Keduanya, kita kewangan tu mesti ada attitude. Okay, attitude ni selalunya ialah kita suka ke tak suka, kan? Sebagai contohnya kalau nak bincang pasal kewangan tu kita rasa kita tak suka, kita kena tukar. Okay, jadi benda kita suka. Sebab apa? Attitude tu yang membuatkan kita rasa suka kepada benda tersebut, kan? Jadi attitude pun kena betul. Dan yang ketiganya ialah kita punya behavior tu lah. Behavior tu, kita punya kelakuan tu mestilah yang menjurus kepada kewangan yang baik. Sebab apa? Kalau tak ada kelakuan dia tu nanti dia tak jadi juga, kan? Dia psikologi itulah yang tadi, psikologi dia tu. Jadi kalau kita dah tahu tapi kita tak buat, jadi dia akan tak jadi jugalah. Dia tak jadi juga. Jadi yang pertama sekali tadi ialah ilmu. Literasi kewangan tu sangat-sangat penting. Sebab tu dalam saya dah buat kajian, ada buat kajian di dalam jurnal-jurnal dan sebagainya. Memang banyak kajian dilakukan di Amerika Syarikat. Amerika Syarikat Malaysia ni kalau tentang ketidaktentuan kewangan ni ada satu kajian je. Dan kalau kita lihat dalam konteks kajian-kajian yang dijalankan oleh scholar-scholar ni, majoritinya mengatakan bahawa literasi kewangan ni ada sangat-sangat penting untuk membuatkan kita tidak menjadi golongan-golongan yang tidak ketentuan kewangan ini. Jadi sangat pentinglah. So ini bukan daripada main petik je dah, ini tapi adalah daripada hasil kajian. Okay, hasil kajian. Saya dah baca lebih kurang daripada tahun 2017 sampai tahun 2000 sekarang ni, okay, ada 51 kertas kerja daripada jurnal-jurnal yang menceritakan tentang ketidaktentuan kewangan ini. Ya, itu dia. Jadi mulai sekarang anda kena rancang kewangan anda, okey. Pastikan anda orang kata mempunyai banyaklah, bila dengar tadi kan bersama dengan Prof sebenarnya banyak sebenarnya ilmu kan, betapa penting yang untuk kita menjaga kewangan kita supaya kita
kita tak lari daripada ada hutang, betul tak Prof? Tapi hutang itu adalah hutang yang tidak keterlaluan lah. Hutang yang boleh dibayar mengikut kemampuan kan. Tak adalah sampai bila dapat gaji bayar hutang apa pun tak ada Prof. Apa pun tak ada kan. Hari pertama dapat gaji, hari pertama tu juga tak ada, tengok je akaun. Macam mana nak hidup lagi 29 hari tu nak tunggu gaji yang seterusnya kan Prof kan. Okay Prof, terima kasih banyak-banyak untuk ruangan ini. Kepada anda yang terlepas, anda boleh ikuti siaran ulangannya di Facebook Selangor FM. Juga buat penerbit kami. Wow, hari ni kalau semalam dia berlatar belakangkan minggu lepas berlatar belakangkan wallpaper, hari ni bersofa seperti wow. Aduh, cantik sofa macam kat atas pelamin. Yang tengok kat Facebook tu dia tahulah, yang nampak yang dengar kat radio ni mungkin agak terbayang-bayang bagaimana agaknya rupanya. Jadi anda kena lihatlah di Facebook kami Selangor FM 100.9. Hari ni Prof lain sikit. Dia punya gini putih je Prof Kalau minggu lepas berbatu-batu. Terima kasih banyak-banyak Prof di atas perkongsian. InsyaAllah ada kesempatan kita bersua lagi minggu hadapan dengan tajuk yang menarik lagi nak dikongsikan bersama dengan anda. Terus setia bersama kami di Selangor FM dan saya akan temani anda hingga pukul 2 petang nanti. Lambai sikit Prof. Cik penerbit, nak tahu siapa penerbit dia kan, DJ Daski Shah Iwas. Mungkin ada yang rindu dengan DJ Daski ni, bolehlah jenguk sekejap kita punya Facebook. DJ Daski ada ni. Layan dahulu ini dia khas untuk anda daripada Wani Hasrita, Cinta Hayalan. Terus dengarkan Radio Malaysia Selangor FM.